keutamaan ada dalam Facebook. Semua buka kan? Okey. Maka yang dua-dua geng ni berperang. Jadi saya lah jadi orang tengah. Yang geng mengharamkan baca Yasin ni, bila dia keluarkan dari dalil, saya pun komen dekat bawah tu. Geng yang ni pun sama juga kita komenkan. Tapi sampai ke sudah kita tengok tak selesai masalah. Tak selesai masalah dalam bab ni. Punca kerana tak memahami keutamaan. Baik, kita bukan nak salahkan siapa-siapa. Nak baca surah Yasin. Apa hukum baca surah Yasin? Harus. Bacalah, nak baca bila-bila pun. Tapi orang yang mengatakan Yasin tak dibacakan pada malam Jumaat, betul juga. Tapi janganlah kau marah kepada dia sampai kau kutuk dia, kau sebut dia ni bid'ah dan sebagainya. Punca kerana tak faham, dia ambil benda yang kecil-kecil khilaf di kalangan ulama tu dijadikan sebagai pergaduhan di antara mereka. Ini yang bahaya. Tengok orang solat at-tahiyatul baru diangkat tasyahud awal tak begitu. Dia ni pula pusing-pusing pula begitu. Okey, ada orang saya pernah jumpa baca angkat takbir, dia cerita kat saya itu. Allahu Akbar. Waktu angkat takbir saya tulis Allahu Akbar. Okey, baik. Kita pula waktu tu marah pergi sound dia menyebabkan punca dia yang tak faham, kita faham tapi cara pula tak kena, apa sekalian bergaduh. Punca kerana tak memahami fiqh keutamaan. Ada orang yang pergi ke masjid, okey, bab jubah, dia mementingkan ni jubah jangan lebih daripada buku lali. Kemudian nak masuk masjid ni langkah kaki kanan. Okey, kemudiannya pula dalam bab benda-benda yang sunat cukup jaga. Tapi dalam bab benda yang wajib berciciran jatuh. Okey, berciciran jatuh. Dalam khusyuk tak belajar pun cara macam mana nak khusyuk, duk kira belajar bab yang sunat, nak solat pakai baju jubah, pakai minyak wangi, tapi solatnya tak khusyuk. Ini yang kita katakan benda-benda punca disebabkan oleh kerana tak faham fiqh keutamaan, kesan-kesan dia akan berlaku, kita akan bergaduh, kita akan berperang, timbulkan benda-benda yang ranting-ranting yang asalnya benda yang khilaf saja tapi kita jadikan sebagai benda yang sukar. Baik, dan menjadikan orang ta'assub. Baik, maka kat sini saya letakkan dalam masa yang 5 minit sikit saja saya nak tuliskan dalam satu graf. Kita nak buat graf. Apa yang tanya nanti sekejap lagi saya ceritakan. Apa dia yang saya tulis ni bahasa Arab. Okey. Lagi saya terjemahkan. Okay, baik. Okay, sambungan dia. Yang pertama sekali tengok pada gambar rajah ni. Nanti saya tuliskan, saya terjemahkan, boleh tulis dalam bahasa yang ikut bahasa yang nak lah, tak kira lah apa bahasa pun. Okay, so sekarang ni kita sumber kita umat Islam apa dia? Al-Quran dengan Sunnah. Kita ada Al-Quran dengan Sunnah. Baik, hasil daripada Al-Quran yang Sunnah ni tak semua orang yang faham. Tak semua orang yang faham. Ada orang yang Allah berikan kelebihan faham, dia faham. Ada yang tak faham, dia tak faham. Baik, yang kedua disebabkan oleh kerana kita ni yang tak faham, kita belajar. Hasil daripada kita belajar ni disebut sebagai al-fikru. Fikru ni maknanya kita fikir. Fikir daripada Al-Quran dan hadis yang dalil-dalil yang diturunkan tadi, maka kat situlah kita akan tengok untuk kita nilai perbuatan amalan yang kita nak tadi. Iaitu yang pertama, qaddama au akhara. Yang mana kita nak dahulukan, yang mana kita nak kemudiankan. Contoh,
Di antara pergi, okey, di antara kita katakan pergi haji dengan berkahwin, mana nak didahulukan? Kahwin. Maka kahwin didahulukan, haji dilewatkan. Okey, contohnya di antara anak nak belajar dengan pergi haji. Anak belajar kemudian pergi haji dikemudiankan. Okey, ini kita faham. Sebab tu maknanya qadama ni didahulukan dan dilewatkan. Hasil daripada apa yang kita faham dengan urusan agama kita yang diturunkan hadis dan juga Al-Quran ni, kata-kata ulama dan sebagainya. So kat situ kita kenal pasti yang mana nak didahulukan dengan neraca agama. Okey. Contohnya lagi apa yang lain? Ijab dan qabul, berkahwin dengan buat persandingan besar-besaran. Yang mana didahulukan? Kahwin itu yang wajib itu yang didahulukan. Adapun yang kedua kenapa tu benda-benda yang kesampingan saja. Okey, ni kita kena faham. Yang wajib dengan yang sunat. Okey, wajibnya solat di awal waktu, bukan yang wajibnya kerana sebab apa? Sebab nak cari pakaian, nak cari serban, nak cari baju, nak cari telekung semua, solat jadi lewat. Okey, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Menuntut ilmu dan juga kita katakan berzikir. Menuntut ilmu lagi afdal, mana didahulukan menuntut ilmu daripada zikir. Ini maksud qaddama akhara, didahulukan dan dilewatkan. Baik, yang kedua kita panggil syaddada yassara. Yang mana kita nak kena jaga betul-betul, yang mana kita nak kena mudahkan. Okey, maknanya jaga betul-betul, yang kedua nak mudahkan. Contoh apa yang kita kena jaga betul-betul? Soal ilmu yang kita nak belajar. Ilmu akidah dengan ilmu menjahit. Akidah sudah pasti. Kena jaga sangat-sangat. Ilmu halal dan haram dengan ilmu apa? Ilmu kita katakan ilmu cara macam mana nak berzikir. Ilmu halal dan haram mendahului daripada ilmu dalam bab zikir tadi. Okey, apa dia lagi yang lain? Apa lagi yang perlu kita jaga? Di antara benda ni benda yang boleh, apa dia lagi boleh bagi contoh? Yang kena buat, kena jaga sangat-sangat. Okey, rukun dan syarat dua wajib. Rukun dan juga sunat kita kata. Yang rukun, yang wajib dengan yang sunat, yang wajib kita kena jaga. Solat yang wajibnya, kemudian pula ada pun yang sunat-sunat yang lain jangan dah dia maksudnya yang mudah diberi contoh. Bagi satu contoh. Okey, dalam bab orang yang bersolat, saya balik ke kampung, sampai kat rumah kita pakai seluar selek saja. Masa waktu maghrib, kita pun pergi kat surau dekat dengan rumah nak solat. Apa orang kampung kata? Kalau ustaz datang pakai seluar, kalau pakai kain melekat kan dah boleh jadi imam. Okey, baik. Maknanya mereka telah menyusahkan, menyukarkan benda yang simple. Okey, nak jadi imam dia mesti kena pakai kain melekat, mesti kena pakai baju Melayu, mesti pakai serban. Okey, itu salah satu benda yang menyusahkan, menyulitkan. Asalnya benda yang simple. Contohnya, minta maaf lah saya tak, kita pergi nilai dengan kawan, nilai 3 nak beli kain. Okey, contohnya jauh punya beli. Bila dah sampai kat nilai, boleh tak buat solat jamaah? Boleh. Boleh tak boleh? Sini ke nilai? Okey. Boleh tak kot? Boleh tak? Nilai boleh tak? Dah lebih dah 2 malam. Tak cukup boleh. Tak boleh tambah lagi sebagai KL. Okey, terkilah-kilah. Nampak? Baru saja cerita. Benda yang baik, dah sampai KL. Sampai kat KL, kita pun cakap kat kawan nak jom kita solat. Apa dia kata? Minta maaf lah, dia kata aku tak bawa pakai telekung. Pakailah telekung aku, minta maaf aku bukan tak cukup. Dia jenis ada setengah orang dia tak boleh pakai telekung. Telekung kat R&R boleh tak boleh pakai. Bau lah macam-macam lah, leman lah macam-macam. Akibat benda yang simpul saja, solat tak semestinya pakai telekung. Habis dah solat macam mana? Solatlah macam pakaian yang kita pakai. Saya rasa majoriti orang yang ada dalam kelas hari ni semua pakaian ni boleh pakai solat. Semua yang ada kat dalam ni. Okay. Apa masalahnya? Kalau kita tak ada stokin, selesai. Kalau tak ada stokin, sekalipun boleh tak nak solat lagi? Boleh. Maka tak perlu untuk kita terlalu apa kita kata rigid sangat-sangat sampai nak kena ikut satu persatu benda yang dilapangkan. Terimalah dalam benda yang lapang. Baik, awamahu hawanahu, benda yang perlu diagung, dirasa hebat, dihebatkan, dan benda-benda yang tak perlu nak dirasa hebat-hebatkan. Contoh di antara solat waktu dengan solat sunat. Okey, baik. Ada orang yang buat qiyamul lail, berjaga sepanjang malam di bulan Ramadan. Okey, kemudiannya pula solat tahajudnya cukup jaga. Solat yang fardunya
tak jaga, tak khusyuk pun, solat sunat lebih khusyuk daripada solat fardu. Solat apa yang paling terbaik? Solat apa paling terbaik? Solat waktu tu. Solat waktu tu solat yang paling terbaik. Maka solat waktu tu yang patut-patut kena jaga dan bandingkan dengan solat sunat. Tapi kita duk jaga, ustaz saya bangun tengah malam saya nak buat solat apa? Okey. Sebab tu kalau kita tengok Nabi orang yang paling cerdik kali. Datang seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayu Islami khair?" Wahai Rasulullah, apakah Islam yang paling terbaik? Apa Nabi cakap? As-salatu ala waqtiha, solat dia waktu. Datang orang yang kedua, "Ya Rasulullah, ayu Islami khair?" Apakah Islam yang paling terbaik? Apa dia jawab? Birrul walidain, buat baik pada kedua ibu bapa. Datang orang yang bilang, "Ya Rasulullah, ayu Islami khair?" Al-jihad, jihad. Orang yang fasad dia akan tengok kenapa soalan sama jawapan berbeza. Kerana Nabi tengok pada orang. Sebab tu dalam bab benda ni tak semestinya kita adalah sama ikut pada siapa kita. Orang yang Nabi tengok engkau ni dengan keluarga engkau tak jaga, buat ibadat pun nak jaga sangat. Kau jaga hubungan engkau dengan keluarga engkau dulu. Engkau ni jaga dengan keluarga engkau, kau okey, tapi bab solat kau tak jaga. Maka engkau keutamaan engkau solat engkau kena sediakan dahulu. Engkau ni pula apa dia dalam bab apa namanya buat solat okey, keluarga okey, tapi engkau malas sikit, penakut, tak berani, kau jihad yang lebih terbaik bagi engkau. Maka berikutkan keadaan-keadaan yang tertentu bagi diri kita. Sebab tu dalam bab ni bukan semua kita sama, semua kita berbeza. Contoh, orang yang tak ada duit sedangkan sedekah baik, apa dia nak buat? Nak ganti balik sedekah. Dia tak boleh sedekah. Dia boleh zikir, dia boleh senyum, dia boleh buat yang lain. Okey, contoh orang yang lain pula. Orang yang ada anak dengan orang yang tak ada anak. Orang yang ada anak maknanya dia boleh gunakan duit dia tadi tu untuk infak pada anak-anak dia, perbelanjaan anak ni jadi sedekah balik. Orang yang tak ada anak, apa dia nak buat? Duit dia. Okey. Dia boleh sedekah kat pelajaran yang lain. Maka semua ada cara dia yang tertentu. Maka tak perlu untuk kita nak pening kepala. Semuanya subjek ini membincangkan benda yang kita sebutkan kat bawah ni lah, cara penentuan dalam bab amalan yang mana yang paling terbaik. Dan setiap orang adanya perbezaan-perbezaan yang tertentu. Dan kita belum pun lagi cerita berkaitan tentang dan insya-Allah pada minggu yang akan datang Allah Taala alam bisawab. Sekiranya ada apa-apa soalan